So start, do business. So dia kata level yang paling tinggi adalah financial freedom, which is kita semua mesti maklum. Dan orang-orang yang berada di financial freedom ni adalah orang-orang yang boleh beli apa yang dia nak, boleh pergi ke mana dia suka. Dan kadang-kadang dia beli barang, dia tak tengok harga dah. Dan masa tu saya pun kata, ada ke orang macam ni Datuk? Ada, dia kata. Dan saya pun tanya dia, apa kriteria ataupun apa ciri-ciri orang ni? Ciri-ciri orang yang berada di financial freedom, mereka boleh beli apa yang mereka nak dan boleh pergi ke mana mereka suka. Soalan saya adalah, macam mana nak capai financial freedom, Datuk? Saya tanya my uncle. Dan kemudian uncle saya pun kata, kalau kau nak capai financial freedom, kau kena berniaga. So start, do business. Tuan-tuan, masa dia cakap macam tu, dia cakap dengan nada yang slow je lah, yelah, orang dah tua kan. Dia kata, so if you want to get your financial freedom result, you have to start, do business. Saya pun cakap dengan pakcik saya secara spontan, saya ni Datuk, bukannya tak nak bisnes tu, tapi masa tak ada tu. Pernah tak kita dengar orang-orang macam tu? Berapa ramai yang pernah dengar orang cerita macam tu? So, tuan-tuan, bila saya spontan cakap macam tu, pakcik saya pun spontan reply. Dia kata, Rizal, orang biasa bila sebut tentang berniaga, dia akan bagi 3 alasan. Berapa ramai yang masih ingat 3 alasan ni? Berapa ramai yang masih ingat? So, yang pertama dia kata, orang biasa bila sebut pasal berniaga, first kali dia akan bagi alasan, tak ada masa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang biasa bila sebut pasal berniaga, dia akan bagi tahu tak ada modal. Very good. Dan yang ketiga, orang biasa sebut pasal berniaga, dia akan kata tak ada tuah, tak ada luck. Dia kata. Dan dia kata, Rizal, you kata you tak ada masa kan, Rizal? So saya kata, Datuk, saya tak ada masa. Dan saya nak tanya you, Rizal, satu hari masa you dengan satu hari masa saya ada berapa jam? So saya pun katalah, masa satu hari Datuk dengan masa sehari saya 24 jam lah tu. So dia kata, how can I make millions per year? Unless you kata you punya masa 24 jam, saya punya masa 72 jam, dan saya boleh terima. Masa tu macam zam. Boleh kita buat sama-sama, tuan-tuan. 1, 2, 3 zam. Dia macam deep. Dan dia kata, dan yang kedua, Rizal, selalunya orang biasa sebut pasal berniaga, dia akan kata tak ada duit, tak ada modal. Dan just nak kongsikan dengan you, Rizal, sebenarnya dalam bisnes, dia bukan berapa banyak modal kita ada. Berapa ramai yang setuju, tuan-tuan? Dia sebenarnya apa yang kita start, ataupun kita perlu start dengan apa yang ada di tangan dulu, betul? Dan dia kata, banyak je bisnes yang berada di luar sana, kadang-kadang you tak perlu modal pun, right? Contoh, kalau contoh you nak start buat bisnes, you boleh jadi seorang ejen takaful lah. Masa tu 2008 saya rasa Kowe dah ada Dah ada. Tapi masa tu Causeway macam Kowe ni Causeway benar tak? So masa tu one of my friend SMKT, so dia kata, Rizal dekat Sabah ni, Rizal, kalau kau explain pasal Kowe, orang akan bagi tahu, Causeway. Kita masih ingat lagi kan momen tu kan. So dia kata, my uncle kata, dia kata, Rizal, kalau kau nak start business, sebenarnya kau tak perlu modal yang banyak pun. You boleh start business apa yang ada di tangan, ataupun dalam modal yang kecil. So dia explain lah. Dan masa tu tuan-tuan puan, saya pun kata, ada ke macam ni? Dan yang ketiga, dia kata, orang biasa bila sebut tentang berniaga, dia akan kata tak ada tuah, tak ada luck. Dan masa tu tuan-tuan puan, uncle saya cakap dengan saya, orang selalu kata dengan Nelly, anak dia nama Nelly, Anas, orang selalu kata, anak Datuk tak apalah, dia orang ada tuah. Dan Rizal, I don't believe in luck. Saya tak percaya pada tuah. And I do believe in education. Dia cakap dengan saya. Dan masa tu dia pun bangun daripada kerusi dia. Dia pun naik, rumah dia 2 tingkat. Dan kemudian dia bawa beberapa buku. So ada tebal buku-buku dia. Dan kemudian saya duduk dekat sofa, tuan-tuan, saya duduk macam ni. Saya pun macam, Datuk pergi mana kan? Dan kemudian bila dia turun, my uncle bawa a bundle of book tau. So dia pun letak depan saya. Dia pun lutut macam ni. So dia pun letak
dekat buku atas sekali ada satu buku nama dia Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki kan. Dan Robert Kiyosaki tu kalau warna purple kan. So dia pun ambil buku tu dan dia pun hand over dekat saya. Dia melutut macam ni, dia pun hand over dekat saya dan dia kata, "Rizal, read this book." Dia kata, "This book is good for you." So kita pakcik kot, di dahulu kot, takkan kita kata macam, "Oh sorry Dato', saya ni baca kurang sikit." Takkan kita nak macam tu kan. So saya pun buat apa tuan-tuan, saya pun ambil lah buku tu, saya pun buka. Dan bila saya buka, spontan saya cakap dengan my uncle, saya kata, "Cik, saya ni cik membaca kurang sikit cik, especially English." Saya cakap macam tu tau. Dan kemudian tuan-tuan pakcik saya cakap apa, dia kata, "Rizal, you nak berjaya kan Rizal?" Sambil melutut ni, bayangkan dia kata, "Rizal, you nak berjaya kan Rizal?" So saya kata, "Ya Datuk, saya nak berjaya Datuk." "You tahu kan Rizal, nak berjaya ni bukan mudah." Saya kata, "Ya Datuk, berjaya ni nak berjaya ni bukan mudah. Tapi Rizal, kalau dengan semudah membaca pun you tak nak, macam mana you nak berjaya?" Oh, dia macam zap. Boleh kita buat sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3, zap. Oh, dia memang hit hard tuan-tuan. So masa itulah dalam kepala saya kata, lah, betul lah, kalau dengan semudah membaca pun tak boleh, macam mana kita nak berjaya? Dan tuan-tuan dan puan, that moment influence me. That statement influence me. Balik sahaja saya daripada Sabah ke Semenanjung, saya dah start cari buku. Balik sahaja saya ke Semenanjung masa tu, saya dah text my uncle, saya kata, "Datuk, apa lagi Datuk selepas Rich Dad Poor Dad, apa lagi?" So dia pun kata, kau beli buku ni, kau beli buku ni." Saya dah tak kisah dah buku bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, sebab saya dah tahu dah, kalau dengan semudah membaca pun tak boleh, macam mana nak berjaya.